Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah pada petang ni kita menyambung ya subjek the i'rab of noun ya, muka surat yang ke-29 yang sudah berbaki sikit lagi ya kita habiskan pada hari ini. Kita ulang kaji, kita gigit betul-betul ya, dan kita selesaikan ya. Ada beberapa perkara yang belum selesai. Jadi insya-Allah ya kita akan share lah. Sekejap ya, Ustaz belum share lagi tadi. Buku apa tadi? Buku ni ya. Buku kita, buku Essentials. kalau ya, kejap nak tengok kat mana simpan tu. Ya. Ustaz baru nak buka tadi daripada dengar ya. Ajar kita dia very sharp ya, 3 o'clock on the dot. Jadi Ustaz kelang kabut sikit, jadi nak buka dah terlupa dah ya. Apa Ustaz, take your time, Tak suka bagi orang menunggu ya. Apa kita panggil ya? Apa ni? By the way, kalau ada apa-apa soalan daripada 2 minggu kita ya, sambil-sambil Ustaz cari ni kat mana letak, tuan-tuan boleh tanya soalan, silakan. Ada buat ulang kaji ya. Sebab macam mana? Ya, ada apa? Silakan. Ada yang tak mute tu. Kalau nak tanya soalan boleh. Kalau tidak tolong mute. Tak ada apa soalan tuan-tuan ya. Ke tuan-tuan tak buat ulang kaji, tak dengar balik. Kalau dengar balik buat ulang kaji mesti ingat ya. Apa makna triptod? Apa makna triptod? Apa triptod? Apa beza triptod dengan diptod? 3 cara. 3 cara apa? Bacaan. Jawab penuh ya. Jangan jawab tergantung aja ya. Jawab complete. Ya. Ajar dia very sharp bila mula kelas, so kena very sharp juga ketika menjawab ya. Dia kena macam tu. Dia 3 cara apa tadi? 3 cara Sebutan form. 3 cara bacaan ataupun sebutan. Apa tu? Apa dia? Kalau orang tanya kita, what do you mean by 3 cara sebutan? Dhammah, fathah dengan kasrah. Dia betul tapi belum sempurna lagi. Belum sempurna. Nominatif, accusative dan genitive. Noun yang boleh dibaca dengan 3 cara. Fathah, dhammah and kasrah. Tak complete juga. Tak complete. Ada juga. benda yang tertinggal. Apa yang tertinggal tu? Tanwin. Yang tertinggal adalah perkataan tanwin. Tanwin tu kena sebut. Ya, kena sebut tanwin. Sebab bila kita tak sebut tanwin, ya, maka dia belum jadi apa kita panggil, ya, belum jadi triptod lagi. Maknanya dia mesti ada tanwin. Ya, jadi bila ada tanwin, maknanya dia boleh dibaca 3 cara biasanya. Tanwin tu ya. Contoh yang paling klasik adalah nama Rasul ya, Muhammadun. Jadi boleh baca 3 cara, Muhammadun. Dia bukan domah saja. Dia tanwin domah. Ya, Muhammadan tanwin fathah. Muhammadin tanwin kasrah ya. Jadi maknanya kita kena sebut dia punya apa? Kita kena sebut dia punya okey ya, dah jumpa dah. I'rab of the noun. Muka surat 29 ya, kemudian kita masuk muka surat yang ke berapa tu ya? Muka surat yang ke 31 ya. Ya. 4. Kita 35. 35 ini Ustaz. 35 ya. Okey, ini dia. Ya. Jadi the concept of declinable ya. Kita bincang pasal mu'rab. Ya, siapa yang dah belajar bahasa Arab, versi Arabik ya, mu'rab.
Ya, kalau English kita panggil declinable, maknanya able to be declined. Ya, decline sini bukan makna tolak ya. Jangan faham makna literal. Decline tu makna tolak ya. Bukan. Ya, decline tu maknanya boleh diubah-ubah barisnya. Ya, baris in Arabic kita panggil apa? Hajar Masjid apa ni Hajar Mazidah, baris-baris tu. Fathah domah tu kita panggil apa? Itu in Arabic kita panggil apa tu? Fathah, domah, Harakah. kasrah. Dipanggil harakah ya ataupun Harakah. harakat. Ya, harakat ya, harakat ataupun harakah. Harakah ada dua ya. Hajah Mazidah ada tanya ustaz, oh selama ni saya faham harakah tu panjang pendek, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat kan? Itu pertanyaan Hajah Mazidah. Ingat lagi? Ya, ya Ustaz. Okey, jadi ustaz pun bagi tahu harakah tu ada 2 makna. Satu harakah baris apa? Baris dia ya. Jadi kalau kita panggil apa ni, what is the harakah ya, maknanya what is the harakah maknanya domah ke, fathah ke, kasrah ke, sukun ke, itu what is the harakah. Tapi kalau orang tanya kita how long is the harakah, how long is the harakah, kalau how long is the harakah barulah 2 harakat mat asli ya, 4 atau 5 harakat ya, mat wajib ataupun mat apa ni, mat jaiz 6 harakat ya, mat apa kita panggil mat lazim. Jadi baru kita sebut panjang pendek dia ya. Jadi harakah ada 2, satu harakah adalah baris tu sendiri, yang kedua harakah dengan makna panjang pendeknya ya. Okey. Jadi kalau boleh kita bagi perhatian tuan-tuan yang ustaz bimbang ya, tuan-tuan ni ada yang ini dah sesi ketiga untuk i'rab, tuan-tuan baru kali pertama ya. Tapi kalau dah kali kedua boleh tahan. Tapi kalau kali pertama tu ustaz bimbang takut kena cerita balik. Ya, kita pergi sekali lalu saja ya. Kita raikan orang yang baru join, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Tajuk dia i'rab ya, i'rabulissim. I'rabulissim. Ingat lagi ya. Alif tu tak bunyi ya. Tak bunyi alif. Ya, jadi bunyinya macam i'rabulissim. Seolah-olah alif lam hamzah tu tak ada. Bunyi lam saja bunyi dia. Alif lam hamzah tak bunyi. I'rabulissim. Ya, i'rab kepada isim. Ya. I'rab ni kita dah tahu dia peculiar karakteristik ya. Ni yang paling penting ni. Inilah ya salah satu yang membezakan antara Arabik dengan bahasa lain. Sebab dia ada peculiar karakteristik ya. Yang doesn't have any equivalent in English. Ni yang payah ni. Jadi kalau kita tuan-tuan dah expose to English language, dah biasa dengan English, dia tiba tak ada equivalent. Ya, equivalentnya tak ada ya, ataupun tak pernah dengar. Ya, macam Prof Raga gitu kan, bila dia tanya, i'rab ni in English apa ustaz? Ustaz pun jawab ya, ustaz kata declension, oh tak pernah dengar. All kind of shun ni kita pernah dengar, administration ya, semua shun belakang ni semua ya, function, communication semua pernah dengar. Declension tak pernah dengar ya, first time ever dengar. Memanglah ya, sebab konsep tu tak ada in English. Jadi oleh kerana dia peculiar karakteristik, dia tak ada equivalent in English, ya, it requires particular attention. Memang kena bagi attention betul-betul, ya, in order to grasp the subject. Ya, jadi the concept is Arabic noun, ya, dia changes its original form. Dia bertukar, ya, bentuk-bentuk dia tu bertukar, ya. Jadi seperti mana kita dah bagi apa kita panggil, kita dah bagi contoh ya, kita terus je tengok pada table kita. Table pada muka surat 33 ya. Jadi dia boleh baris tu contoh ya. Kita tengok yang apa ni, kolom number 1 ya. Wahidun. Ini kalau singular. So kita tengok yang on the right saja ya, Muslim. Yang alif lam tu samalah. Ya, Muslimun. Kita tengok tanwin. Muslimun, tengok dia ada tanwin tu. Jadi kalau apa ni, Haji Asy'ari dengan Hajah Mazidah jawab ya, domah, fathah, kasrah saja, dia betul, tapi dia hanya merujuk kepada al tu. Al-muslimu domah, al-muslima fathah, al-muslimi kasrah. Betul lah, memang tak nafi. Memang dia boleh baca 3 cara. Tapi kita hanya menjawab yang ada alif lam. Kalau yang tak ada alif lam, yang tak ada alif lam itulah yang kita kena masukkan tanwin 3 tu ya. Tanwin domah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Tanwin domah
Ya, seperti muslimun. Muslimun yang Ustaz highlight ni ya. Muslimun tu tanwin domah. Kalau al-muslimu dia hanya tanwin, dia hanya domah saja. Tanwin tak ada. Pasal dia ada alif lam. So jawapan kita tak lengkap lah. Ustaz tak boleh bagi A+ lah. Ustaz bagi A- saja ya. Musliman, musliman tanwin fathah. Dan tanwin fathah tu dia special sikit kena letak alif. Haji Asy'ari dah pernah tanya dah ya. Kita kata ya ada alif di belakang. Kenapa kena tambah alif? Memang itu dia punya rule of thumb dia. Kalau dia fathah kena tambah alif. Dengan syarat dia tanwin lah. Ya, kalau tak tanwin tak payah. Itu pun kalau tanwin itu tidak melibatkan tak marbutah. Kalau tak marbutah ya macam nama apa kita panggil macam kereta sayyaratun ya. Sayyaratan tak ada alif. Ya, tapi kalau musliman kena ada alif. Muslimin satu lagi ya, tanwin kasrah. Tanwin domah muslimun, tanwin fathah musliman, tanwin kasrah muslimin. Jadi boleh dibaca tiga cara, kita panggil dia triptut. Trip tu tiga lah, three. Ya, triptut tu maknanya boleh baca tiga cara. Dia boleh letak alif lam ya, dan apa lagi kita kata ya. Dan kebanyakannya tu ya kita kata ialah nama lah, noun lah ya. Sebab kalau dia verb kita tak boleh bagi tanwin ya. Kalau dia partikel tak boleh bagi tanwin. So hanya yang boleh bagi tanwin ni ya yang carries ya, yang carry tanwin ataupun yang accept tanwin hanya noun saja ya. Jadi yang ini ya secara umum ya kita panggil dia yang declinable ya. Dipanggil ni declinable yang mu'rab. Tapi declinable terbahagi dua ya. Ada declinable munsharif, ada declinable ghair munsharif. Yang kita selama ni dah perkenalkan, ingat lagi bila kita kata munsharif dia merujuk kepada apa tuan-tuan? Munsharif ni kita panggil apa noun? What kind of noun? Normal noun. Normal noun ya, jangan lupa dia normal noun. Normal meaning ya dia triptut, dia boleh baca tiga cara ya. Dan tiga cara tu kita tengok di bawah ni ya. In this category the noun doesn't accept tanwin. Kalau ghair munsharif tak ada tanwin, tapi kalau munsharif ada tanwin ya. Triptut ada tanwin ya, macam tadi muslimun, musliman, muslimin ya. Kalau dia tak ada alif lam, tapi kalau ada alif lam domah, fathah, kasrah. Yang berubah hanya harakah dia saja ataupun harakat dia. Harakat dengan makna baris, bukan harakat dengan makna panjang pendek ya. Walaupun harakat boleh dua-dua makna. In this case harakat merujuk kepada tanda baris saja. Okey ya. Jadi munsharif ya, declinable can be divided into two kinds. The first one is called munsharif ya, yang selama ni kita panggil normal noun, kekal kan normal noun yang boleh baca tiga cara ya. Kemudian ghair munsharif is the abnormal noun. Pasal apa dia abnormal? Sebab dia tak boleh triptut ya. Dia sekarang hanya diptut saja. Diptut maknanya dua cara ya. Dan ya, the noun doesn't accept tanwin. Ni yang paling penting. Kalau tanwin tak boleh masuk saja, maknanya dia abnormal lah tu. Ya, yang selama ni kita dah baca dah ya, buku yang dulu 80% words in the Quran tu ya, kita dah baca habis dah. Ya, memang nak kena ulang balik lah ya, sekali-sekali nanti kita kena tengok balik. Okey ya, tanwin tak boleh. Dan dia punya dia punya ending tu ya, dia punya ending tu dia tidak menerima kasrah ya, dia tak boleh kasrah ya. Tak boleh kasrah. Macam kita tengok nama perempuan Maryamu, Khadijatu, yang senangnya yang dia tak marbutah ni lah. Khadijatu, Hafsatu, Aisyatu. Kalau dia nominatif ya Khadijatu. Kalau dia accusatif dia jadi objek Khadijata. Ya, ada tak Khadijati? Tak ada. Pasal apa? Ya, ni dah bagi tahu dah. It doesn't accept jar. Maknanya it doesn't accept kasrah. Ya, it has only two case ending. Namely the nominative, the original one, ya, fathah, which is fathah, and the second one is called accusative, ya, represented with fathah, dua je, ya. Kalau dia genitive, dia tetap fathah juga. Meaning Khadijatu, ya, kalau dia jadi subjek, kalau dia jadi objek Khadijata, kalau dia datang selepas preposition sama Khadijata. Maknanya boleh baca dua cara saja. Boleh baca dua cara tu kita panggil apa? Diptut. Ni diptut
Ya, bunyi macam kelakar sikit lah. Ya, tapi itulah istilah dia. Terima sajalah. Ya, habislah itulah cerita dia. Basically itulah. Ya, okey. Ada apa soalan? Ya, di chat ada soalan. Ya, ada soalan tak? Essential Arabic Grammar kita pakai. Ya, tak ada soalan ya. Silakan ada apa-apa sebelum kita pergi lebih dalam lagi ya. Tuan-tuan kena faham the concept of declinable. Declinable ni ya, maknanya kita boleh baca sama ada 3 cara ataupun minimum 2 cara. Ya, itu declinable. Kalau kita boleh baca 3 cara, meaning dengan tanwin, triptod nama dia. Triptod ya. Declension betul ya. Di sini dia panggil first second, tak perlu, tak apalah. Ya, ingat dia boleh baca 3 cara triptod. Dia normal noun, munsharif. Tambah dekat buku tu, munsharif number 1 is normal noun ya. Nombor 2 dia panggil diptod ya, boleh baca 2 cara saja. Tanwin tak boleh ya, never tanwin, never accept tanwin, tak boleh baca dengan kasrah, ghair munsharif ya, yang kita panggil sebagai abnormal noun. Dia noun ya, boleh ditukar baris tetapi tak boleh tanwin. Doesn't accept tanwin, never accept tanwin ya, dan tak boleh baca dengan kasrah. Contoh, terus bagi contoh ya, nama yang non-Arabic name ya, for women and men ya. Contohnya kalau di sini dia kategorikan names of women ya, Maryamu, sebab dia bukan Arabic. Maryam bukan Arabic. Maryam tu mak Nabi Isa, Hebrew. Ya, is a Hebrew name ya. Maryam sekarang dah jadi nama Arab lah ya, tapi still tak boleh bagi tanwin kerana originally dia datang daripada Hebrew punya nama. Ya, since dia originated from Hebrew, maka tak boleh bagi tanwin selama-lamanya. Sampailah kiamat nanti tak boleh bagi tanwin. Maryamun tak boleh. Maryamu, ya. Khadijatu kerana tak marbutah, bukan kerana dia Hebrew name. Khadijah, Hafsah, Aisyah, ni semua Arabic name. Semua ni nama orang Quraisy. Tetapi sebab apa tak boleh tanwin? Pasal dia ada tak marbutah. Ending with tak marbutah. Khadijatu, Hafsatu, Aisyatu, ya. Jadi itu dia punya cara baca. Dua cara je kan. Khadijatu, Khadijata, Hafsatu, Hafsata, Aisyatu, Aisyata. Ada tak Aisyati? Tak ada. Ada tak Hafsati? Tak ada. Ada tak Khadijati? Tak ada. Maknanya dia diptod ya, ghair munsharif, yang juga kita panggil sebagai abnormal noun. Okey, ada soalan? Silakan. Ada? Silakan. Ada apa nak tanya? Anything? Kak Majidah okey dah? Okey Ustaz, boleh proceed? Boleh ya. Orang lain ya, Kak Jamalia ada apa? Kak Mas, Haji Husni ada soalan? Kak Mariatun ya? Tak ada Ustaz. Ada Ustaz. Clear. Faham ya? Ya, ya. Haji Megat ada apa Haji Megat? Mungkin ada soalan-soalan. Ya. Apa ni yang ada triptod, diptod yang tak ada ubah-ubah satu je, dia tak boleh ubah, ada tak? Ada? Belum belajar lagi. Ni kejap lagi baru nak belajar Haji Megat. Okey, baik. Terima kasih. Okey ya. Terima kasih ya. Tu biasa tuan-tuan, dalam kelas kita ni biasa soalan advance. Ya, ada insya-Allah Bukan ya. mudah, saya bukan ni, saya yang ni memang seronok belajar ni Ustaz. Saya seronok belajar ni. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Something new, Ya. this is new. Ya. Jadi declinable kita belum, sebab kejap lagi kita jumpa indeclinable. Indeclinable tu lah yang boleh baca satu cara saja. Ya, kejap lagi ada jumpa ya. Kita selesaikan dulu ya. Okey, triptod kita dah bagi tahu boleh baca dengan tanwin dan boleh baca 3 cara. 3 cara ya, dan boleh tanwin. Of course yang boleh tanwin tu yang tak ada alif lam lah. Kalau dia ada alif lam tak bolehlah tanwin kan. Ya, kalau tak ada alif lam bolehlah tanwin ni macam ni kan. Yang kolom number 1. Jadi yang boleh tanwin tu yang tak ada alif lam, muslimun, musliman, muslimin. Tapi kalau dia ada alif lam, al-muslimu, tak bolehlah tanwin. Ya, nanti tuan-tuan tanya pula, Ustaz pasal apa? Tadi Ustaz kata boleh baca 3 cara dan boleh tanwin. Tanwin tu hanya yang tak ada alif lam saja. Kalau ada alif lam mana boleh tanwin? Kerana alif lam and tanwin dia tak boleh coexist. Ya, alif lam and tanwin can never coexist dalam sesuatu noun, tak boleh. Never tuan-tuan. Ya, jadi itulah cerita dia. Okey ya.
Kalau apa ni diptod tadi, ya, diptod kita dah bagi contoh nama-nama perempuan yang ada tak marbutah dan yang bukan Arabic name. Ya. Okey, kemudian yang kedua kita dah baca, ulang kaji saja, ya. Nama-nama nabi dan rasul. Nama nabi dan rasul daripada 25 rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, hanya 3 saja yang Arabic. Ya. Nombor 4 Nabi Hud, nombor 5 Nabi Saleh. Ya, yang Ustaz baca nombor 4, nombor 5 ni turutan 1 sampai 25 tu, ya. Jadi nombor 4 Nabi Hud, Arab, dia di Yaman. Nabi Saleh, Arab, di utara Madinah. Dan Nabi Muhammad nombor 25. 3 saja yang Arabik. Yang lain semua non-Arabik. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama, bukan Arab. Ya, sebab dia bapa kepada manusia. Belum ada bangsa lagi masa tu. Bangsanya bangsa manusia. Sebab tu Nabi Adam dipanggil Abul Bashar. The father of human beings. Ya, Bashar. Bashar mean human beings. Manusia. Okey, ya. Kemudian apa ni, daripada 25, 3 Arabic. Hud, number 4, number 5 is Saleh, number 25 apa ni is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tahu mereka ni nama Arab? How do you know that 3-3 ni nama Arab selain daripada lokasi dia di negara Arab, di semenanjung tanah Arab? Macam mana kita tahu 3-3 nama ni Arabic? Ya, macam mana kita tahu? Ya, kerana apa? Boleh baca 3 cara. Kerana dia triptod. Ya, boleh baca 3 cara. Tambah sikit lagi. Kalau setakat 3 cara saja, kalau ada alif lam, Muhammad, ya. Boleh tanwin. Tanwin. Ya. Sebutkan 3 tanwin tu Kak Mariatun. 3 tanwin tu. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tak, jenis tanwin. Bukan bunyi dia. Dhamma, Fathah, Kasrah. Mana tanwinnya tak bunyi? Tak ada. Kasrah, tanwin. Dhamma, tanwin. Tanwin. Tanwin dhamma. Tanwin dhamma, tanwin fathah. Fathah, tanwin kasrah. Ya, sebut tanwin dulu. Tanwin dhamma. Ya, bukan dhammah tanwin, bukan. Ya. Tanwin dhammah, mana tanwin kategori dhammah. Tanwin kategori fathah. Tanwin kategori kasrah. So kita panggil tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Tanwin dhammah kalau dia subjek, ya, ataupun dia 2 pelaku. Tanwin fathah kalau dia objek ataupun dia datang selepas inna, kan? Inna ataupun anna. Inna always at the beginning of the sentence, anna in the middle, somewhere in the middle. Inna dan anna, ya. Lepas pada tu mesti dia baca dengan fathah, tanwin fathah. Ya, inna Muhammadun ke? Tak boleh. Inna Muhammadan. Anna Muhammadan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Muhammadan pasal anna. Ya, jadi dibaca dengan fathah. Yang terakhir kita baca dengan kasrah kalau dia datang selepas preposition. Ya, selepas min, ila, an, ala, ya. Semua tu ada berapa tu? Ada 9 semua, ya. Ada yang kata ada 10. Tak apalah, kita pegang yang 9 dulu. Ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Jadi sebab nama Muhammadun boleh tanwin 3 cara, kan? Dia triptod. Hud boleh juga, hudun, hudan, hudin. Solihun, solihan, solihin. Jadi 3-3 tu yang Arabik. Bila dia Arabik, dia boleh dibaca secara triptod. Ya, triptod maknanya 3 cara dengan tanwin pun boleh. Okey, ya. Ya, ada soalan? Ustaz, yang noun yang bermula dengan huruf Anita tu, dia boleh baca 2 cara, kan? Huruf apa? Anita tu, alif, hamzah, nun, ya, ta. Alif, hamzah saja. Hamzah tak alif. Hamzah, nun, ya, ta. Okey. Ya, ta. Dia boleh baca 2 cara. Tapi saya tak faham. Saya tak, macam Ustaz boleh bagi contoh tak? Itu Anita tu untuk present tense apa aja? Ya, untuk present tense. Ni kita bincang noun ni. Yalah, Ni kita dia bincang bukan noun. noun yang bentuk yang bermula dengan huruf Anita ke, Ustaz? Bukan. Yang bukan. baca 2 cara.
Bukan. Dia bukan noun. Dia memang boleh baca dua cara, tetapi dia bukan noun. Dia kategori verb tu, present tense. Ya, okey. Jadi yang mungkin Hajah Zainab kita mungkin tertukar dengan ni, yang nombor 3 ni, ya. Afdalu, amjadu, akbaru, ya. Saya ingat yang last week Ustaz ada sebut noun yang berbentuk apa? Af'alu tu. Tak boleh tanwin tu. Okey, betul. Inilah dia. Ni yang tengah baca ni. Afdalu, amjadu ni betul. Okey. Sambung lagi. Tak boleh baca dengan tanwin, betul. Kemudian? Dia boleh dua cara je lah. Dia boleh dua cara, betul. Afdalu, afdala. Tak, ni memang dua cara ni. Pasal dia ni kategori ghair munsharif. Ghair munsharif ni tengok ni. Kita dah selesai nombor 1. Nombor 1 ni triptut yang boleh tanwin. Dan boleh baca 3 cara. Kita sekarang ni tengah bincang nombor 2. Yang ghair munsharif, yang kita panggil abnormal noun. Dia diptut. Bila dia diptut, memang tak boleh baca 3. Ini semua contoh ni. Maryam tak boleh baca 3. Ya, Harut Marut tak boleh baca 3. Abdalu semua tak boleh baca 3. Mana dia boleh baca 2 je. Dia boleh baca 2. Maksudnya contoh macam afdalu dengan afdala. Boleh tak afdali? Tak boleh. Pasal tadi dah bagi tahu dah. Ya, betul tak tuan-tuan? Kita dah bagi tahu kan? Dia tak boleh tanwin dan dia tak boleh hapus satu lagi. Doesn't accept jar. Mana doesn't accept kasrah? Kasrah tak boleh. Sebab tu kita hanya baca dia dua cara. Afdalu dan afdala. Kalau dia datang selepas preposition, afdalu, afdala, afdali ada, afdali tak ada. Boleh baca dua cara je. Ya. Yang tu kan? Ke ada benda yang tak faham? Tak apa, Ustaz bantu. Silakan. Apa lagi? Ustaz, kalau dia bermula dengan present tense, iaitu hamzah nun yata tu. Tak. Hamzah saja. Nun yata tak masuk. Hamzah saja. Mana ada nun yata, tak ada. Afdalu hamzah, amjadu hamzah, akbaru hamzah, semua adalah hamzah saja. Bukan nun yata tak masuk. Nun yata tu cerita verb tu. Sekarang ni kita cerita noun. So hamzah sajalah. Hamzah saja. Memang hamzah saja. Kita tak boleh tukar afdalu jadi nafdalu, tafdalu, tak boleh. Yang itu verb. Ya, faham Ustaz. Okey, ya. Okey. Jadi kebetulan yang Ustaz rasa Kak Hajah nak cerita ni ialah pasal apa dia tak boleh ditanwinkan? Pasal apa tak boleh 3 cara? Pasal dia menyerupai bentuk present tense untuk ana. Ni afdalu ni, ya. Macam kita kata apa kita panggil, ya? Macam Ahmadu. Ahmadu ni dalam bahasa Arab maknanya saya puji. Saya. Depan tu ana. Ya, saya puji. Kalau af'alu saya buat. Ya, antara bentuk dia bukan semua ni. Ya. Kalau afdalu bukan makna saya melebihkan, bukan. Ya, amjadu saya memuliakan. Ya, ada makna tu tapi bukan mesti. Ya. Tetapi bentuknya macam present tense yang mula dengan macam present tense. Jadi sebab dia bentuk macam present tense, sebab itulah tak boleh dibaca dengan 3 cara. Ya, pasal verb memang hanya boleh baca dengan u dan a. Ya, afdalu, afdala. Afdali tak pernah ada. Tapi untuk a saja. Yang nun, yata tak masuk. Sebab tak ada nama. Ya, ada tapi jarang sangat. Ya, tak ada. Ya, boleh kata tak ada. Adalah satu macam Yazid, mula dengan ya. Tapi yang itu jarang sangat. Yang normal, ialah yang mula dengan hamzah di atas alif saja. Ya, jadi tolong jangan tertukarlah, ya, sebab ni bincang noun, ya. Okey. Boleh apa Hajah Zainab? Ya, faham. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ada lain silakan, ada apa lagi, ya. Tuan-tuan tanya je tak apa. Jangan malu, ya. Sebab kadang-kadang orang lain pun sebenarnya dia tak faham juga, tapi dia segan nak tanya. Tuan-tuan kena tanya, share, ya. Sebab nanti kita dah habis i'rab hari ni last, ya. I'rab ni kita tak cerita lagi lepas ni. Lepas ni kita apply saja. Ya, tuan-tuan kena macam tadilah, ya, tuan-tuan kena gigit betul-betul. Okey, noun cerita angel apa semua tadi sama juga, ya. Ustaz nak sambung lagi yang nama nabi-nabi, ya, nama nabi-nabi.
Daripada 25 Nabi dan Rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim tu tuan-tuan kena hafal lah, tak ada cara. Ya. 3 Arabik. 3 Arabik. Ya. Mute-kan dulu. Kalau tak nak tanya soalan, mute. Ya. 3 tu Arabik. Kemudian, ya, apa lagi? Daripada 22 tu, baki dia. Ya. Baki dia ada 22. Sebab 25 tolak 3, Hud, Soleh dan apa ni Muhammad kan tinggal 22. Daripada 22 tu ada 2 exception. Yang bukan Arab tetapi nama dia boleh tanwin. Boleh baca 3 cara. Triptut. Ya, Haji Megat, ya. Nabi mana yang boleh baca 3 cara tapi dia bukan Arab? Dia triptut. Haji Megat try. Salah tak apa. Triptut. Alah. Nama baca je Adam, Idris, Nuh, Soleh tu jumpalah. Nuh boleh? Nuh. Ya. Yang pertama Nuh. Nuh boleh tanwin. Nuhun, Nuhan, Nuhin. Nuhin. Ya. Tapi Nabi Nuh bukan Arab, tapi exception. Ya. Sebab macam biasa tuan-tuan, ya. For every rule and regulation dalam dunia ni, there must be some kind of exception. Mesti ada tuan-tuan. Ya. Mesti ada punya, ya. Emergency lane, ya, tak boleh lalu. Kita tak boleh potong emergency lane. Tapi kalau ada kecemasan boleh tak? Boleh. Mana ada exception? Ya, mesti ada exception tuan-tuan, ya. Kita kata apa lagi, ya? Kita kata contoh solat kan. Solat semua orang Muslim wajib solat. Tapi kalau dia datang haid, datang nifas, tak boleh solat. Mana ada exception? Ya. Kalau dia tak solat pada bulan Ramadan, ya. Solat tak perlu qada, tetapi puasa kena qada. Kita pun tak boleh nak fikir pasal apa solat tak qada tapi puasa kena qada. Kita tak boleh jawab. Sebab itu Allah perintah, so follow je. Sami'na wa ata'na. Akal tak boleh fikir tuan-tuan, tinggi. Ya, akal tak sampai nak fikir. Pasal apa puasa kena qada tapi sembahyang tak kena qada? Sedangkan sembahyang tu tiang agama. Ya. Patutnya sembahyang tu lah kena qada. Tak. Ya, kerana dia haid dan nifas. Tapi pasal apa puasa kena qada? Tak boleh jawab tuan-tuan. Kerana ada banyak benda dalam agama ni, ya, akal tak sampai untuk fikir. Okey, Haji Megat. Satu lagi. Nabi Nuh tu betul boleh tanwin. Satu lagi nama Nabi yang boleh tanwin. Ya, siapa boleh tolong Haji Megat? Kalau Haji Megat boleh jawab, silakan. Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Syuaib boleh tak tanwin? Cuba sebut 3 tanwin Nabi Syuaib, Hajar Mazidah. Syuaibun. Betul ke? Salah. Kalau salah, Ustaz akan cakap salah. Kalau Ustaz tersebut salah tu betul lah tu. Okey, Alhamdulillah. 3. Baru 1, Syuaibun. Oh, sorry. Syuaibun. Syuaiban. Syuaib. Syuaiban. Syuaibin. Syuaibun. Ya, Syuaibun lah dulu. Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Tuan-tuan kena ikut sequence ni. Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Santai-santai je. Ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadiyah. Pasal apa domah dulu? Pasal apa kita kena sebut domah dulu, Kak Mazidah? Why it's always domah? Sebab saya punya pemikiran lah, sebab selalunya subjek ni at the beginning of a sentence. Is it because of that? Betul. Selalunya ada we have a simpler answer. The answer is sebab simpler. apa? Memanglah domah tu subjek betul. Jawapan dia Kak Mazidah, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan. Jawapannya kerana domah tu is the original form. Original. Oh yes. Betul. Original form. Yes, lupa. Ada original. Dah lupa dah. Okey. Sebenarnya bukan lupa, ya. Dia tak ingat je. Dia tak lupa. Kalau lupa langsung, ya. Dia tak ingat. Dia kena ada reminder. Sebab tu kena datang kelas tuan-tuan. Kita ulang, datang kelas, ya, macam tu. So, kita selalu sebut Syuaibun, ya, Muhammadun. Pasal apa tanwin domah? Kerana dia tu adalah original form. Ya, nominatif tu is the original form. Lepas Syuaibun, barulah baca Syuaiban. Ya, pasal yang paling dekat dengan Syuaibun ialah Syuaibun atas, Syuaiban, Syuaibin. Susah kan? Syuaibin tu kita kena tarik tangan ke bawah. Syuaibun atas, Syuaiban, ya, fathah, Syuaibin.
Ya, antara Syuaibun nak pergi Syuaibin tu jauh. Tuan-tuan faham tak Ustaz punya logik ni? Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Ya, dia macam tu. Jadi bun ban bin, tun tan tin, non nan nin, un an in. Macam tu lah. Sebab tu tak percaya, cuba tengok mukadam dulu. Ya, ya, bun, ya mesti macam tu, ya. Cuma kadang-kadang kesusunan dia tu, ya. Jadi dia bu babi sebenarnya, ya, tapi tak sedaplah bunyi dia. Ya, ada bunyi babi pula, bu babi sebenarnya, ya. Tapi mukadam dulu kebanyakannya dia terbalik sikit, ya. Babi bu disebut. Tati tu, ya. Sebenarnya tak, sebenarnya domah dulu. Sebab yang buat mukadam tu bukan orang Arab. Ya, kebanyakannya datang dari India, ya. Tapi kalau datang dari negara Arab, dia akan baca domah dulu. Ya, alif domah u, alif fathah a, alif kasrah i, u a i betulnya. Tapi kita tukar A, I, U. Dah biasa daripada kecil. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan baca A, I, U, Ustaz tak adalah kata salah kan. Sebab kecil-kecil kita baca macam tu. Tapi negara Arab, U, A, I. Bu, babi. Tu, tati. Domah dulu. Pasal apa domah tadi? Sebab domah is the original form. Ya, the original form. Ya, kita duk cerita selama ni, the original form. Ya, ni original ni. Cuba tengok ni, ni. Column number 1. Ya, kita ada nominative case. Cuba tengok. Original form. Original. Ya, lepas pada original, baru change form number 1. Musliman. Change form number 2. Muslimin. Ya, ni table ni tuan-tuan kena print out. Ya, enlarge kan besar-besar. Letak dekat kat mana-mana lah. Ya, dekat tepi katil ke. Ya, tiap-tiap hari tengok. Jadi, bila kita baca Quran, kita kata pasal apa baca Musliman? Kita dah boleh agak dah. Oh, mesti dia accusative. Ya, dia jadi apa? Jadi objek. Ataupun dia datang selepas inna, anna. Ya, jadi bila objek je, Musliman. Tapi kalau dia datang selepas first noun, Muslimin. Datang selepas preposition, Muslimin. Dia benda yang sama je, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dapat faham benda tu, yang lain nanti dia akan follow je. Dia follow through je, tuan-tuan. Tak ada masalah. Ya, yang penting tuan-tuan tadi tu, nak gigit tu lah masalah dia tu. Ya, tu dia je, dia cerita dia. Tapi kalau dah gigit jangan lepas. Ya. Okey, soalan silakan. Ada apa? Ya, dekat chat ada soalan ke? Original form domah. Ya, betul. Okey. Thank you. Ya, ada lagi? Kalau tak ada, kita sambung lagi ya. Kita pergi yang tadi ya. Jadi nama-nama Nabi, ada 25 nama Nabi. Ya. Nabi ada 124,000. Tapi yang disebut nama dalam Quran, ya, Rasul ya. Rasul ada 25. Kalau Nabi ada lagi dalam Quran, ada Nabi Uzair. Nabi Uzair dalam Quran. Dia bukan Rasul, dia Nabi. So, banyak orang hantar WhatsApp ke Ustaz. Dia kata, Ustaz, betul tak? Nabi yang disebut dalam Quran 25. Ustaz kata, tak betul. Ya, Rasul 25. Nabi ada lebih, ya. Siapa lagi Nabi yang disebut nama dalam Quran? Uzair. Ya, Uzair tu boleh tanwin tak? Ya, agaknya Haji Megat, Uzair boleh tanwin tak? Uzair. Boleh tak tanwin? Tak boleh, tak boleh. Apa sebab? What is the simple answer? Dia bukan nama Arab. Dia bukan Arab sebab Uzair tu Bani Israel. Ya, dia datang selepas Nabi Musa. Nabi Uzair ni well known for what? Tuan-tuan. Siapa boleh jawab? Nabi Uzair well known for, dia memang terkenal, famous for apa? Tuan-tuan, try. Haji Syari, try. Ya, Haji Husni, try. Apa? Well known for apa Nabi Uzair ni? Tuan-tuan yang apa? Yang ada dalam grup ni. Saya rasa surat Kahfi, Nabi Musa bertemu dengan dia, kesebaran dia dan kebijaksanaan dia. Itu Khidir. Itu Khidir. Itu Khidir. Bukan yang tidur dia, yang tidur. Ya, yang tidur 100 tahun, betul. Ya. Itu dalam surah Al-Baqarah. Cerita Nabi Uzair ada dalam Al-Baqarah. Ya, ayat 159 Al-Baqarah. Salin je, jangan tengok sekarang. Ya, tertukar tu. Ya, Al-Kahfi Nabi Khidir. Okey, tapi tak jawab soalan lagi, ya. Sebab kalau yang tidur, Ashabul Kahfi lagi lama tidur. Ya, jadi Nabi Uzair memang betul tidur 100 tahun, kemudian dihidupkan balik. Tapi Nabi Khidir terkenal kerana apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, saya bagi A+ terus, ya. Orang Yahudi kata dia anak Allah.
Okey, betul. Ya. Tapi lain lagi pada tu. Ada satu lagi benda. Shirin Betul. jawab dekat dalam chat, Ustaz. Apa jawapan dia? Shirin, Tolong baca kan? betul. Sekejap Shirin jawablah, Shirin. Dah jawab ke belum? Tak nak cakap. Ya. Dah jawab Dia dah. lalu kampung. Dia lalu Sekejap, kampung lepas tu dia mati. Ya. Right back. Tak. Dah. Lepas tu dia mati. Dah. Betul lah tu. Ya. Tuan-tuan masih beating around the bush. Sebab tuan-tuan bila jawab, dia main-main dekat around the bush saja. Ya. Dia tak nak masuk. Get into the bush. Ya. Apa tuan-tuan? Ya. Betul lah tu. Dia kat kampung. Kampung tu dia sebenarnya bukan kampung. Dia Baitul Maqdis tuan-tuan, negeri. Ya, dia adalah anak Allah seperti mana kata orang Yahudi, betul. Ada satu lagi tuan-tuan. Tak apa Ustaz beritahu tuan-tuan, ya. Dia satu-satunya manusia ya. Yang apa? Boleh Okey, nak try ke? Boleh hafal kitab Taurat. Betul. Dia seorang je. Dia satu-satunya. Selepas Nabi Musa, tak ada yang menghafal kitab Taurat melainkan Nabi Uzair. Sebab itu selepas 100 tahun dia bangkit, ya, dia dah hilang tau. Ya, dia missing in action for 100 years. Bila dia balik ke Baitul Maqdis, orang Baitul Maqdis tanya dia balik, ya. Kalau kamu betul-betul Uzair, itu dalam tafsir Ibn Katsir ada, Imam Tabari ada, ya, yang Ustaz share ni dalam tafsir. Orang tanya dia, if you are really Uzair, ya, betul-betul Uzair, okey, baca surah ni daripada kitab Taurat, baca surah ni. Semua soalan dia boleh jawab. Ya, menunjukkan memang betul dia adalah Uzair. Sebab hanya Uzair yang Allah buat supaya dia menghafal kitab Taurat. Quran berjuta yang hafal. Ya, beratus juta orang hafal. Ya, tetapi ya, Taurat tak. Ya, jadi dia boleh jawab. Ya, jadi bila dia boleh jawab, terbuktilah dia tu Uzair. Ya, tu cerita dia. Okey, Uzair namanya disebut dalam Quran. Tapi cerita dalam ayat 159 suratul Baqarah 159. Ya, Al-Baqarah. Itu cerita Uzair. Tapi nama Uzair tidak disebut pada surah tersebut. Pada ayat 159, ya. Nama Uzair disebut dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah surah 9. Kan Ustaz suruh menghafal nama surah kan? Ya, 1 sampai 10. Ya, surah pertama Fatihah 2, Al-Baqarah 3, Ali Imran 4, An-Nisa. Tu hafallah 10. Ya, untuk minggu ni hafal 10. Minggu depan ni kita tambah lagi. Okey ya. Jadi siapa yang ikut kelas malam tadi kita ada sebut, ya. Malam tadi malam semalam, ya. Malam tadilah Jumaat, malam Sabtu kan. Ya, kelas Nur Islam Academy, ya, dengan Datin Lin kita sebut malam tadi. Kalau tuan-tuan yang hadir lah, yang tak hadir dengarlah balik, ya, dia punya kuliah tu. Okey, ya. Apa cerita dia? Cerita dia ialah Nabi Uzair tadi pada ayat 30 surah At-Taubah ada nama Uzair. Jadi tuan-tuan janganlah hantar, ya. Nabi dan Rasul yang sebut nama dalam Quran ialah 25, tak tepat lah. 26 lah tuan-tuan. Ya, ada nama Uzair. Cerita Nabi ada lagi. Khidir dalam suratul Kahfi, ya, dengan ilmu pengetahuan dia. Ilmu pengetahuan tu kerana wahyu lah, ya. Dan Uzair memang sebut nama secara jelas, ya. Zulkarnain bukan Nabi dan Rasul, ya. Imran bukan Nabi dan Rasul. Luqman bukan Nabi dan Rasul. Mereka ni hanyalah orang-orang saleh. Sama ada raja, sama ada seorang imam masjid, ataupun dia seorang apa kita panggil buruh kasar macam Luqman, penjaga kambing, ya, seorang porter di pasar, ya. Okey, selesailah, itulah. Ada soalan? Silakan, ada apa nak tanya? Kalau ada. Kalau tak ada kita sambung saja. Ya, contoh di bawah yang declinable tadi, ya. Kita dah sampai pada pada bentuk-bentuk ni yang afdalu, yang hamzah atas alif. Semua tak boleh tanwin. Ya, tak boleh baca tanwin dan tak boleh baca 3 cara. So dia deep tooth. Ya, nanti orang tanya balik, deep tooth tu macam mana je Ustaz ni? DIPTOTT, ya, TOTE, deep tooth. Kalau yang boleh baca 3 cara, ya, dia trip tooth. Ya, itu istilah dia tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tak nak baca trip tooth, tak apalah, ya. Ambil je dia normal noun. Tapi nanti tuan-tuan lupa. Normal noun tu maknanya apa? Boleh baca 3 cara, boleh tanwin. Boleh letak alif lam. Ya. Okey, selesai kat situ. Broken plural pula. Kita pergi broken plural. Ya. Broken pluralnya banyaklah. Ya. Antaranya yang selalu kita sebut masajid. Ya. Kalau singular, masjidun.
Singular min sin jim dal masjidun. Ya, ini tuan-tuan boleh tengok dalam kamus kita, ya. Kamus jadid yang tuan-tuan dah beli tu. Ustaz tak pasti tuan-tuan dah enlarge ke? Ada siapa yang dah enlarge buku tu ataupun masih belum lagi? Ya. Kak Mazidah masih pakai yang belum enlarge kan? Mata dia tak apa. Saya masih pakai yang biasa lah Ustaz. Okey je boleh baca. Ya. Sebab takut ada yang tak boleh, ya. Tak boleh enlarge lah, pergi kedai enlarge saja. Ya, berapa sen sangat dia charge, dia tak banyak mana pun. So dia enlarge saja. Ya, tapi nanti kamus tu pecah lah. Ya, tapi tak apa, nanti ni balik lah. Ya, suruh dia bindkan balik boleh. Ya, tak mahal pun. Ya, pergi mana-mana ni. Ya, printing. Ya. Saya dah tandakan lah huruf-huruf accordingly kan, huruf tu tanda-tanda alif batas sudah tanda. Lam alif dengan hamzah memang tidak ada. Mungkin hamzah fahamlah memang. Lam alif tak ada saya. Pasal lam alif tu is a combination of 2 huruf. Ya, lam dengan alif kan. Jadi kena tengok betul. Lam dan kena tengok alif. Tak boleh tak lam alif tak ada lah. Okay. So hamzah pun tak ada lah sebab hamzah biasanya dia menumpang kepada alif. Is it like that? Biasanya betul. Macam tu betul. Okay. Terima kasih. Okey, sama ya. So kita boleh tengok masjidun. Jamak dia masajid ya. Ni yang Ustaz highlight ni. Ya, the broken plural ya. Masajidu. Tak boleh baca masajidun, tak boleh. Kalau singular tanwin masjidun. Tapi kalau dia plural masajidu. Ya. Kemudian kubur ya. Kubur kita panggil makbarah. Makbarah ya. Tapi kalau dia punyanya broken plural makabir ya. Kita ambil masing-masing ambil kamus jadid tadi. Ustaz pun nak ambil Ustaz punya ya. Sekejap. Okey, dah jumpa tak? Ya. Cari min qaf baro tak marbutah. Makbarah. Ya, min qaf. Muka surat 206. 206, terima kasih. Saya buka ya, 206. Kanan ke kiri? Kanan, Sir. 206. Kanan ya. Bottom. Baris yang ke berapa? 5 dari bawah. 5 daripada bawah ya. Okey, makbarah kita jumpa betul. 5 daripada bawah. Min qaf baro tak marbutah. Makbarah. Tuan-tuan yang ada kamus jadid ya. Kamus jadid kalau dah terlupa kamus jadid tu ya, yang kuning tu, kuning kecil tu. Kita ada makbarah. Min qaf baro tak marbutah makbaratun. Kalau dia singular makbaratun. Kalau dia jim tu jamak ya, plural dia sini dia tak bagi tahu lah plural tu apa kita panggil ya, plural apa kan, tapi kita dah tahu dah. Dalam kitab kamus jadid ni plural dia semua adalah broken plural. Kebanyakannya broken plural ya. Hampir kita kata semua 100% broken plural ya.
Jadi makbaratun, Kak Mariatun, makbaratun jamak dia maqabir. Jamak untuk broken plural boleh tak bagi tanwin? Tak boleh. Ya, tak boleh, ya. Sebab tu kalau kita tengok di sini, ya, cuba kita tengok, ya. Bentuk dia, ni bentuk dia, pattern dia mafailu ataupun ya fa'alilu. Semua tak boleh tanwin. Contohnya madaji'. Ya. Madaji' ni kita jumpa dalam surah apa? Dalam surah Sajdah. Surah Sajdah, ya, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lepas kita sujud sajadah, ya, kita baca surah Sajdah ayat 15. Lepas kita sujud sajadah, kita bangun, kita jumpa tatajafa junubuhum anil madaji'. Tuan-tuan boleh tengok Quran, ada Quran sebelah. Cuba tengok ayat yang ke-16 surah Sajdah. Ya, ya, kejap ya, saya ambil Quran. Kejap ya, ambil Quran. Ayat ke berapa ya Ustaz cakap tadi? Moderator? Ayat ke berapa? 16. Ada perkataan madaji'un kat situ. Okay, thank you. Muka surat berapa? 416. Al-Quran 416. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Macam tak sama je. Ini madaji'i. Yang kita ni maqabiru. Betul ke? Sama ke? Sebab ini tanah perubahan. Ni yang madaji'u tu. Madaji'u Bukan plural nouns tu yang Ustaz tandakan biru tu. Sama ada dengan di surat Sajdah. Madaji'u. Oh ya. Oh ya. Okey. Madaji'u. Okey. Right. Sebab ada huruf jar ani tu. So dia turun. Okey. I was thinking ini tempat tidur untuk mendirikan solat malam, whereas di sini tanah perkuburan kan. Macam makna dia lari lah kat situ. Rasanya tak lari, kadang-kadang bahasa Arab kan bukan satu terjemahan macam-macam. Ya, mungkin Kak Liz ya. Tak apa, kita tunggu Ustaz explain.
Okey, apa soalan dia? Silakan. Dah jumpa ya ayat 16 Ustaz, kan? Ya. dah dapat dah. Madaji'u. Okey, tetapi kita punya dalam kamus is maqabiru. Jadi di sini tanah perkuburan. Di sini tanah perkuburan, tapi di sini tempat tidur untuk solat malam. Itu yang saya rasa macam tak sama. Memang tak sama lah sebab kita bukan bincang apa ni makabir lagi dah ya. Makabir dah selesai. Ini madaji'. Jadi kalau makabir ya kubur tu makbarah kan. Cuba gunakan kamus tu agak-agak. Cuba cari singular untuk madaji'. Singular dia apa? Boleh agak lah. Mesti min dot juga. Cuba cari min tadi ya. Min dot pula. Sebab apa ni kamus ni dia tak ada letak apa ni plural dulu. Dia mesti letak singular kan. So kita bagak lah. Cuba perempuan masing-masing tengok min dot alif jim ain. Yang Ustaz highlight ni. Yang Ustaz highlight ni min dot alif jim ain kan. Maknanya dia punya singular apa agaknya apa? Apa agaknya kat list? Singular dia kat list. Apa yang kita nak kena buang kat situ untuk cari singular? Mim karena ini apa? Mim tak boleh buang. Isim. Mim mana boleh buang? Alif. Buang alif. Buang alif. Buang alif. Ya. Jadi bila buang alif tinggal apa? Min. Min dot. Ya. Jim. Min dot jim ain. Jumpa tak min dot jim ain? Kalau jumpa lah. Min dot jim ain. Majid tambahan. Tak ada ya. Jim ain ya. Tak ada perkataan tu ya. Tak nampak. Tak jumpa mana tak ada lah. Perkataan ni tak ada, tak apalah ya. Jadi nanti kalau kita jumpa kamus yang lain, so kita cari min dot jim ain madja. Ya, madja tu singular, jamak dia madaji. Okey ya. Jadi memanglah tuan-tuan tak jumpa, memang bezalah sebab makabir tadi cerita kubur, masajid cerita masjid, madaji tempat tidur. Memang tak jumpa lah ya. Ya, okey Ustaz. Okey. Jadi okey sekarang ni kita apply saja ya. Mari kita tengok surah yang ke apa ni surah Sajdah tadi surah 31 ya. Surah 32 sorry, 32 ya. Tengok dia punya ayat dia tadi ya, ayat yang ke-16. Very interesting tuan-tuan. Haji Megat bagi perhatian ya. Haji Asyari bagi perhatian, Kak Mariatun, semualah ya tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok ayat 16. Ayat 16 tatajafa junubuhum anil madaji'i. Apa benda yang tuan-tuan nak kena tanya kat Ustaz? The word madaji'i tu nampak pasal apa? Apa soalan yang tuan-tuan boleh tanya? Bagi bawah. Kasrah. Pasal apa dia kasrah? Tadi kita kata tak boleh kan? Jadi maknanya Allahu Akbar ya. Allah nak ajar kita bahawasanya walaupun asal-asalnya madaji' ni dia boleh baris dua sebab dia kan diptot kan? Madaji' ni diptot kan? Ya. Okey. Walaupun dia diptot madaji'u dan madaji'ah, madaji'i tak ada kan? Memang tak ada. Tiba-tiba dalam Quran ayat 16 ada madaji'i. Ya Allah, kita kata macam mana apa sebenarnya Allah nak ajar kita ni ya? Rupanya yang broken plural ni kalau dia datang selepas preposition ya, cuba tengok. Tatajafa junubuhum anil. Ada an kan? An tu kan preposition. Ya. Dia preposition ya. Tapi dia preposition lepas dia ada alif lam. Maknanya kalau dia tak ada alif lam, dia tak boleh baris bawah. Okey ya. Contoh kita kata tatajafa junubuhum an madaji'ah. Kalau an madaji'ah. Kalau an ya, madaji'ah sebab dia broken plural. Tapi kalau broken plural tu kita letak alif lam dekat depan, dia boleh baris bawah. Anil madaji'i. Maknanya ada satu benda lain yang kita kena tambah. Ya. Basically bermakna adalah lagi noun yang lain jika dia datang selepas preposition, jika ada alif lam kita boleh kasrahkan dia. Betul Ustaz, selain pada perkataan buat masa ni hanya broken plural saja. Okey.
Alright, Ustaz. Ya, broken plural. Jangan serabutkan kepala dulu ya. Only broken plural. Okay. Broken. Okay. Broken Hanya broken plural. Sorry, Kalau ada alif lam dekat depan, ni special lah ya. Dia memang deep tone. Ya, tak boleh tanwin dan tak boleh baca dengan kasrah. Itu dia punya original rule dia. Tetapi kalau diletakkan alif lam, sebab Quran adalah apa kita panggil grammatical rule yang paling betul. Kalau Quran macam tu, maknanya betul itu. Ya, kita jangan argue dengan Quran. Ya, ni orang kafir biasanya, ni ada discussion besar ni. Orang kafir kata Quran tak konsisten, dia kata. Sebab every broken plural kita tak boleh letak kasrah. Ya, makabiru, masajidu, madaji'u, qawariru, darahimu kan. Ini contoh ni yang broken plural ni. Ya, tiba-tiba boleh pula ada exception. Kerana bila masuk alif lam saja dia boleh bagi baris bawah. Tapi that is the rule for broken plural only. Ya, buat masa ni jangan campur dulu. Ya, broken plural saja. Yang lain tak. Okey ya. Kekal Ustaz, dia dictut. Ya. Ustaz, menurut kefahaman saya yang belajar tu kan ini madoji ini termasuk isim fa'il. Jadi bila untuk mencari root wordnya tu yang do, zim dan ain 3 huruf itu yang root word yang aslinya. Kalau saya belajar macam tu untuk mencari root word kan tadi Ustaz. Jadi kalau dicari di kamus untuk mencari mudah untuk do, ji, ain 3 tu akan jumpa. Itu saya yang dapat saya. Betul ya. Tapi kalau itu kalau kita cari dia punya verb, dia punya fi'il. Sekarang kita tak cari fi'il. Sekarang kita cari noun. Nounsnya. Itu bila kita cari noun karena ditambah alif kan. Tapi itu isim karena pertambahan dia bukan isim fa'il. Dia bukan isim fa'il. Dia adalah jamak taksir. Dia bukan isim fa'il, Kak Liz. Kalau ada madoji, Kak Liz, madoji bukan isim fa'il. Isim fa'il ialah mudoji min domah. Kalau min fathah bukan isim fa'il. Ya, dia bukan isim fa'il. Ya, dia adalah jamak taksir. Dia adalah broken plural memang. Ya, buku ni. Tapi macam Kak Liz cakap tadi, kalau kita nak cek root word betul. Dot jim ain betul. Ya, cuba cari dot jim ain. Kak Liz cuba cari dot jim ain. Dah jumpa? Belum. Di dalam cuba cari. Kamus ini ya. Tak apa, pakai kamus yang sama ni je. Sebab semua orang pakai kamus yang sama. Dot jim ain. Kita pakai kamus yang kita sama-sama ada. Ya. Pakai ini. Okey, cuba tengok. Boleh dekat muka surat 136 Ustaz. 136 ya. Alhamdulillah, terima kasih. 136 ya. Dot jim ain. Ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Belah kiri. Kanan. Sebelah kanan. Kiri kanan. Ini baru doja'a. Doja'a ya. Doja'a. Jadi doja'a sebelah kiri tengah-tengah ya, lebih hampir tengah. Hampir tengah-tengah. Ya. Dot jim ain. Yalah sebab root word dia. Root word tak ada mim lah. Tapi tadi sebab kita cari dia punya noun. Bila kita cari noun kita tengok mim lah, macam makabir kan, makbarah. Kita tak cari qabarah. Okey, doja'a cuba tengok. Sama-sama buka muka surat 136. Dot jim ain doja'a. Okey, tak apa. Mute kan dulu Kak Liz. Dot jim ain doja'a. Ya doja'u, ya doja'an, dujuan, ya maknanya apa? Berbaring dengan rusuk. Ya, special ni. Dia bukan baring terlentang. Ya, dia bukan baring menyarap, bukan. Tapi dia baring, ya, dan berbaring itu dengan rusuk. Rusuk mana? Rusuk kanan. Jadi yang dapat pahala tidur tu, ya, yang dapat pahala tu ialah yang apabila kita tidur mengiring ke kanan. Jadi madaji ataupun madja'ah merujuk kepada tidur baring tetapi yang mengiring ke kanan. Jadi kamus ini telah memberitahu kepada kita inilah cara tidur according to sunnah. Nabi buat macam tu.
Ya. Jadi sebab tu bila bangun pun kita bangun mengiring. Bangun mengiring. Ya. Cuma kalau kita dah terlentang, kita tidur, kita dah tak perasan kan. Mula-mula tidur kita mengiring. Jadi bila kita terjaga, ya, kita menelentang, kita mengiring balik. Dan kita bangun dalam keadaan mengiring. Bukan bangun dalam keadaan menelentang, bukan. Bukan bangun begitu saja. Ya. Ya, ada kesan pada tulang belakang kita, pada tubuh kita. Tapi kalau mengiring, dia lebih bagus. Ya. Secara medikal pun macam tu juga, ya, telah dibuktikan. Okey, ya. Jadi kalau kita tahu doja'ah, ya, maka kita tahulah maksudnya berbaring. Ya, berbaring dengan rusuk kanan, tambah perkataan kanan, bukan rusuk kiri, rusuk kanan, ya. Jadi kalau doja'ah tu berbaring atas rusuk kiri, ya, dengan rusuk kiri, maka madaji', ya, dia plural merujuk kepada tempat berbaring tadi. Mana katil kita lah. Katil kita ataupun tempat tidur kita, sebab bukan semua orang tidur atas katil, ada orang tidur di bawah, ya, mungkin dia bentang tilam di bawah sebagai contoh, ya. Jadi oleh kerana itu madaji' itu dia punya plural dia. Kalau dia singular madja', ada yang kata madja'ah, min dot jim ain tak marbutah, alif tak ada, ya. Dan maknanya ialah tempat berbaring. Okey, tak apa, ya. Balik pada ayat tadi, cuba tengok ayat balik, ayat yang ke-16 surah Sajdah. Ayat 16. Muka surat 400 berapa? Ya, 416 kan? 16. Mari kita sama tengok balik. Ya, tatajafa junubuhum. Tatajafa. Tatajafa ni adalah past tense. Tatajafa, ya. Past tense 6 huruf. Ta, jim, alif, fa. Ya, asalnya bukan past tense, present tense, sorry. Tatajafa junubuhum. Ya, asalnya tajafa. Ya, kemudian tatajafa. Jadi tatajafa tu dia fi'il mudhari'. Tadi ajar siapa, Zainab ada tanya kan, ya. Inilah yang Anita tu, betul lah, inilah dia. Hamzah, nun, yata. Tatajafa junubuhum, ya. Maknanya dia punya rusuk dia. Junubuhum di situ maknanya rusuk. Ya, rusuk yang dibaringkan di tempat perbaringan tadi. Jadi junubuhum ia merujuk kepada perkataan jambun, jim nun ba. Ya, tuan-tuan boleh keluarkan perkataan tu. Junubu tu ialah broken plural. Ya, dia punya singular dia janbun, jim nun ba. Kalau janbun satu, apa makna janbun? Makna rusuk. Rusuk juga sama makna dia. Ya. Jadi jambun, kalau junubun dia plural, ya. Dan junubu di situ dia noun kan? Dalam ayat ni junubu tu dibaca dengan dhammah. Maknanya dia jadi apa tu Kak Mariatun? Junubu tu dia jadi apa tu? Adakah dia subjek atau bukan? Subjek. Tuan-tuan dah kelang kabut jawab. Dia bukan subjek. Mana boleh subjek? Pasal apa dia bukan subjek? Tak, dia memang plural. We are not talking about singular plural. We are talking about sama ada dia tu subjek ke, dia jadi objek ke. Sebab dia dua. Pasal apa dia bukan subjek, Kak Mazidah? Because it is not at the beginning of a sentence. Okey, ya. Okay. Itu, ya. Itu jawapan dia. Pasal apa kita kata dia subjek? Subjek must always be at the beginning. At the beginning. Ya. Sekarang ni beginning bukan junub. Beginning adalah tatajafa. Tatajafa is a verb. Ya, dia adalah verb. Jadi bila dia verb, ya, present tense verb, dia fi'il mudhari'. Ya. Tatajafa. Maknanya bolehlah atajafa, yatajafa. Anita tu empat-empat tu boleh, ya. Apa ni Hajar, apa Zainab, ya, boleh. Empat-empat. Atajafa, yatajafa, natajafa, tatajafa, semua boleh. Ya. Pasal apa kita baca tatajafa? Sebab dia punya dua dia ialah junubu, dia plural. Ya, dia plural, broken plural. Bila dia broken plural, maksudnya apa masalah dia broken plural? Bila dia broken plural, dia masculine ke dia feminin? Feminin. Dia feminin. Bila feminin, mana boleh baca ya tajafa? Tak boleh. Ya tajafa untuk huwa. Tapi kalau tatajafa untuk hiya. Pasal apa dia hiya? Sebab hiya tu ialah apa ni, feminin, ya, dia muannas tu. Pasal junub tu muannas. Macam masjid kan? Tengok masjid ni.
masajidu, ya. Ni masajid. Kalau singular kan masjidun. Singular dia apa ni, maskulin. Haza masjidun, haza lelaki. Tetapi kalau masajidu, ya, 3 atau lebih, kita kata kalau masjid wilayah 1. Tapi kalau masjid negara, masjid wilayah, masjid Putrajaya dah 3 dah. Kita tak boleh kata masjid, kita kata masajid. Bila masajid, automatik dia hazihi. Hazihi. Dia tak boleh lagi haza. Ya, sebab masajid tu broken plural. Kebanyakan broken plural adalah feminin. Dia muannas, feminin. Dia feminin, dia bukan maskulin dah. Bila dia feminin, dia kena baca apa? Dia kena baca hazihi ataupun hiya. Ya. Sebab tu dalam ayat ni, ayat 16. 16 je ya, pokok 16. Junubuhum tu dia 2, dia bukan subjek, ya. Dia domah, masih nominatif. Dia nominatif tapi dia bukan di awal ayat, maka dia bukan subjek, dia adalah 2, betul. Tatajafa, ini dia punya present tense dia. Pasal apa tak baca ya tajafa junubum? Mana boleh, dia broken plural. Bila junubu broken plural, maka dia punya present tense dia pun kena feminin. Mana boleh maskulin? Dia hiya. That's why tatajafa. Tuan-tuan dapat tak? Kalau tak dapat usah ulang, tak apa tuan-tuan. Jangan malu. Kalau tak dapat tak apa. Kak Liz dapat tak? Dapat Ustaz, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus, ya. Orang lain macam mana? Prof Raga, okey ke? Shirin, okey ke? Kalau tak boleh Ustaz bantu lagi. Prof Raga, okey? InsyaAllah. InsyaAllah ada 2. InsyaAllah okey. Okey. InsyaAllah so ya. So tak nak, betul-betul faham. Ya. Sekarang kita cerita tentang apa? Tentang present tense. Present tense ada 4 bentuk kan? Hamzah, nun, yata, yang Anita tu. Sebab kita cerita tentang verb ni. Ya, kalau junubuhum kita tahu dah, ya, ini adalah broken plural. Bila dia broken plural, dia adalah feminin. Dia feminin. Ya, broken plural memang feminin. Okey, junubu, ya. Junubuhum. Maknanya rusuk-rusuk mereka. Ya, rusuk-rusuk mereka tatajafa, ya. Jadi kalau kita terjemahkan telah tak kena sebenarnya. Ya, tak kena. Sebab dia present tense. Maknanya apa? Pasal apa kita kena guna present? Kita tak boleh guna past tense, Haji Megat. Pasal apa tak boleh guna past tense? Pasal apa guna present tense? Nak menunjukkan apa tu kalau kita pakai present tense tu? Present means what, tuan-tuan? Berterusan. Maknanya benda yang continuous. Dia continuous. Dia bukan bangun sekali je. Dia bangun tiap-tiap hari. Bangun, besok bangun, lusa bangun, ya. Oleh kerana dia bangun selalu, that's why Allah guna tatajafa ataupun yatajafa lah. Patutnya yatajafa. Maknanya sedang, ya. Sentiasa, ya. Rusuk-rusuk kanan mereka sentiasa menjauh daripada tempat tidur, tempat berbaringan. Ya, tu cerita dia. Jadi Ustaz, maknanya benda yang continuous, ya. Tata Jaffa ni selain daripada Tata Jaffa. Ya, Jaffa, sorry maaf. Boleh juga kita guna untuk domain antar kan? Boleh. Jadi in this case yang rusuk tu, yang dimaksudkan rusuk tu dia dah berpasangan, dia dah kira feminin. Betul? Bukan berpasangan. Secara umum, yalah betul lah. Boleh juga kalau nak kata dia rusuk kanan, rusuk kiri kan, berpasangan, betul juga. Jadi ya. Tetapi yang betul. Lah. Boleh. Tapi kalau nak kata sebab dia broken plural lagi senang. Broken plural je dia feminin. Senang. Dan tak salah. Kalau nak kata dia sebab seperti mana telinga ada sepasang, mata ada sepasang, tangan ada sepasang, ya, paru-paru ada sepasang, rusuk pun ada sepasang juga. Boleh tak kita kata sebab tu dia adalah dia adalah feminin? Boleh juga. Tapi kebiasaan, ya, kita merujuk kepada organ. Sebab mata tu organ, tangan organ, ya, buah pinggang organ. Tapi rusuk bukan organ. Kalau Ustaz salah tolong betulkan. Kalau ada medical doctor bagi tahu. Rusuk dia tak panggil organ. Jadi maknanya kalau jambun singular kan. Kalau 2
Jambani, ya. Adakah dia ni? Kalau Ustaz Jambani dia tak feminin. Mengapa Junubu tu, ya? Dia feminin, pasal dia broken plural. Itu yang lebih selamat. Sebab kadang-kadang bila kita menentukan feminin maskulin ni, kita kena tengok yang lebih selamat, yang lebih yakin jawapan dia. Yang lebih yakin adalah kerana dia broken plural, bukan kerana dia berpasangan. Sebab yang berpasangan tu anggota, ya, organ ni lah, anggota tangan kanan, ya, apa ni, buah pinggang, apa kita panggil tadi, paru-paru tu. Tapi rusuk ni dia bukan, ya, walaupun memang ada dua rusuk, betul. Faham tak? Kak Noraini okey? Tak okey? Tuan-tuan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Okey Ustaz. Faham. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, okey. Okey, termute lah Ustaz, sorry. Termute, okey. Ya. Okeylah, ya, selesailah. Itulah kita nak bagi tahu tadi, madaji. Contoh-contoh sini, contoh-contoh Quran. Ya, maqabir, ya, masajid, ya. Ini maqabir ni dalam apa? Apa ni, dalam apa tu, ya? At-takasur. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ini semua contoh Quran ni. Ya, masajid, ya, maqabir, ya. Apa ni, innama ya'muru masajidallah. Ya, orang yang layak untuk memakmurkan masjid Allah, ada masjid. Madaji tadi dalam surah apa tadi? Ya, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Sajdah, ya, ayat 16. Maqabir pun ada, ya. Dan macam-macam lagi lah at-takasur tu. Ya. Jadi at-takasur tu semua orang hafal ayat tu. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi ada perkataan maqabir. Okey, di sini sekali lagi saya nak sebut perkataan madaji, kalau tak ada alif lam dia diptut. Kalau ada alif lam dia jadi triptut. Kalau dia ada alif lam dia boleh normal noun. Senang cerita normal noun. Tapi kalau tak ada alif lam dia adalah ya, abnormal noun. Abnormal. Dia diptut. Dia dua cara saja. Ya. Madaji'u, madaji'a. Madaji'i tak ada. Tapi kalau ada alif lam, al-madaji'u. Al-madaji'a. Al-madaji'i. Ya. Dia sikit ada apa ni? Sikit susah lah. Ya. Tapi exception. Macam biasalah ada exception. Ya. Nak buat macam mana? Okey. Ada apa-apa tak nak tanya? Ustaz tak nak sambung ayat tu panjang nanti. Ya. Ustaz, jadi kita with and without alif lam apa Ustaz? Kalau ada alif lam dia normal noun. Kalau tak ada alif lam dia abnormal noun. Ada alif lam normal. Ya. Macam biasa kalau kita panggil dia abnormal, kalau dia normal noun tu mana boleh letak alif lam dan boleh tanwin, boleh baca tiga cara. Ya. Itulah yang kita panggil normal noun, ataupun bahasa yang kita baru dapat sekarang ialah triptut, kita panggil triptut maknanya three way, ya. Tiga cara. Kalau dia abnormal maknanya dia dua cara. Dia masih boleh dibaris tetapi dibaris dengan dua cara sahaja. Boleh, ya? Okey. Ustaz, bermakna yang ayat ni yang saya nampak dia ada haraf jar, anil tu. Itu sebabnya dia kasrah selain daripada ada alif lam. Kak Nora ini tak dapat ni cerita dia. Memang an tu memang preposition. Kita duk sebut 9 preposition. Ya, betul. Memanglah sebab macam mana Ustaz nak bagi tahu Kak Nora ini ni? Kak Nora ini selepas huruf yang anil tu biasanya isim selepasnya adalah berbaris kasrah. Betul. Okey. Dan di sini pula ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Dia tak adalah bunyi ada in kat bawah tu. Jadi i. Jadi di sini ayat ni kalau saya boleh rumuskan, is it because dia ada jar dan juga ada alif lam dan kita bariskan di bawah pada bukan plural ni. Ya, betul. Memang tu lah. Kita duk bincang benda yang tu lah. Okey, terima kasih. Siapa boleh bantu Kak Nora ini, ya? Memang an tu memang preposition. Isim yang datang selepas dia, noun yang datang selepas an tu memang baris bawah. Tapi baris bawah tu sebab madaji itu ada alif lam. Kak Nora ni tahu tak kalau kita buang alif lam dekat situ? Kalau kita buang, Kak Mariatun, kalau kita buang alif lam pada kita tak boleh buang ayat Quran kan?
Tapi kalau katalah kita buang alif lam, apa baris dia Kak Noraini? Kak Noraini, kalau tak ada alif lam, dengar baik-baik. Sekarang ni al-madoji itu ada alif lam. Sebab itu bila dia datang selepas an, baris di bawah. Anil madoji'i. Okey, Ustaz tanya Kak Noraini. Kalaulah kata alif lam tu tak ada, walaupun ada an, apa baris dia? An apa sekarang? Al-madoji'i jugalah. Mana ada, tak boleh. Mana boleh? Doma ya tak? Doma. Kerana tak ada alif lam. Pasal tu alif lam tu berfungsi kat situ. Kak Noraini, dia bukan hanya kerana preposition. Kak Noraini dapat tak? Okey. Kak Noraini tak dapat ni. Maksudnya, kalau kata Ustaz kata tadi, kalau tak ada alif lam, dia bunyi dia macam mado'u. Mado'u. Ada mana apa ni? Tak adalah. Ustaz tak faham? Maksud saya, kalau ada alif. Nanti loh. Bagi Kak, kejap. Bagi Kak Noraini jawab. Okey. Kalau ada anil, tak ada alif lam, jadi tapi mado'i tu, jadi kita baca, kalaulah ada lah, tak ada alif lam Ustaz. Jadi kita baca anin mado'i. An, mana ada ani lagi? An aja. Nun tu sukun. Sorry. Madoji'a. Dia balik ke fathah dia balik ke, sebab dia broken plural ni. Broken plural tak ada alif lam. Ni broken plural ni, ni kita tengah bincang ni, tajuk ni. Broken plural ni semua tak ada alif lam. Cuba tengok. Mafa'ilu, mana ada alif lam? Fa'alilu, madoji'u. Madoji' ni tak ada alif lam. Sebab apa yang dalam ayat 16 surah Sajdah ni, pasal apa kita tak pakai an madoji'ah? Pasal apa? Ya. Hanya kerana ada alif lam kat depan tu je. Al. Ada al. Bila ada al tu tak bolehlah baca anil madoji'ah, tak boleh sebab ada an tu. Tak boleh. Tapi kalau tak ada alif lam, dia balik pada hukum asal an madoji'ah, bukan madoji'i. Okey. Balik ke asal. Dia balik ke asal. Sebab asal dia madoji'u madoji'ah ni dia abnormal noun. Dia abnormal ni. Semua ni cerita ghair munsharif ni sekarang. Kita tak cerita munsharif. Kita tak cerita normal noun, dah selesai dah. Kita sedang menceritakan abnormal. Boleh Boleh. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Okey, seterusnya apa lagi ya? Jadi tadi sama juga. Ya, silakan. Dia apply kepada semua broken plural ke? Betul. Semua broken plural. Bukan pattern ni je. Bukan pattern ni saja, ya. Sebab yang lain ni sama sebenarnya. Ya. Sebab dia ada dua pattern. Dua pattern ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Kak Jamaliah ada dua pattern. Pattern pertama mafa'il. Pattern kedua ialah mafa'ilu ataupun fa'alilu. Ni dua pattern ni. This is another pattern. Ya. Jadi madoji'u, kita tengok yang Ustaz highlight ni. Madoji' ni yang tempat berbaringan dengan rusuk tadi, dia pattern mafa'ilu. This is the first pattern. Qawariru adalah pattern fa'alilu. Dia dua pattern ni. Dia bukan satu pattern. Ya, cuba tengok. Madoji'u itu pattern yang pertama, dia tak ada ya. Masajidu tak ada ya. Ya. Maqabiru tak ada ya. Darahimu tak ada ya. Tapi qawari ada ya tak? Ada. Ya. Yang ini pattern yang mana Kak Jamaliah? Pattern ni fa'alilu. Jadi dua-dua pattern ni ya. Maknanya pattern yang dua ni je lah sebab kutubun tu pun broken plural juga tapi dia tak ada yang alif tu, maknanya dia lain sikit lah daripada yang pattern yang dua ni kan. Sebab dia ada 9 semua. Broken plural ni ada 9 pattern. Okey. Sebab tu Ustaz tak nak cakap. Tapi dah bila tuan-tuan desak tu, Ustaz kena bagi tahulah. Ya. Yang menyeronokkan lagi sebenarnya, kalau betul-betul nak tengok ada 12 pattern. Tapi Ustaz tak nak cerita sebab nanti tuan-tuan susah hati. Ya. Yang sekarang ni pun tuan-tuan dah susah hati dah berkerut dahi dah. Sebab tu Ustaz biarkan dulu 2 pattern. Cukuplah 2 pattern. Ya. Tapi bila
bila pelajar-pelajar desak tu, Ustaz kena cerita jugalah. Ustaz tak boleh sembunyikan ilmu. Jadi dua pattern ni, terima dulu. Dua pattern ni, kalau ada alif lam, dia tetap boleh baris kasrah. Boleh. Okay. Ya, buat masa ni. Terima dulu. Ya, ya sama. Okey, ya. Satu lagi. Nama orang lelaki. Nama Osman, Salman, ya, Rahman. Ni semua nama orang, ya. Ni nama orang, ya. Dan juga sifat Allah sebahagian. Macam Rahman, sifat Allah. Tapi boleh ada orang nama Abdul Rahman pun boleh. Rahman saja pun tak salah. Adnan. Sepatutnya Rahman ni ada Abdul lah. Ya, tapi kalau Osman, Adnan, Salman, ni semua tak ada apa kita panggil? Dia tak ada, dia bukan nama Allah. Dia bukan sifat Allah. Ya, jadi nama-nama macam ni pun tak boleh tanwin juga. Dia sebab dia deep throat. Ni semua kita cerita ni deep throat ni. Abnormal. Rahmanu, Adnanu, Salmanu, Osmanu. Ini kalau dia nominatif. Kalau dia subjek, dia dua. Kalau dia jadi objek, macam mana bacaan dia? Rahmana, Adnana, Salmana, Osmana. Boleh tak baca Rahmani, ya, Adnani, Salmani boleh baca? Tak boleh, kan? Tak boleh baca. Ya. Tapi nanti tuan-tuan kata, biasalah dengar Ustaz Adnani. Ya. Mana ada sebab tu. Kat mana sebab apa ada? Ya, sebab ada ya kat belakang. Ustaz terpaksa jawablah. Yang nanti tuan-tuan akan tanya. Ya, dia ada ya kat belakang tu, ya. Kita akan jumpa selepas ni lah. Tapi Ustaz tak nak sebut lagi, ya. Sebab nanti tuan-tuan jadi pening, ya. Terima dulu. Semua bentuk-bentuk macam ni, Rahman, Adnan, yang alif nun kat belakang ni. Yang alif nun kat belakang ni, dia bukan makna dual tau. Dia bukan ni macam ni. Macam mana nak sebut? Ya, okey kat sini ni. Tengok kolom nombor 2. Ni, ya, table ni. Kolom nombor 1 muslimun kan? Kolom nombor 2 muslimani maknanya dua orang muslim kan? Dua orang lelaki muslim. Ya, betul kan? Ya. Okey, dua orang lelaki muslim. Ada alif nun juga, tapi alif nun dia baris bawah. Kita tengok muslimani. Yang muslimani itulah yang dua muslim. Tapi kalau nama orang, katalah nama dia musliman, kita tak boleh bagi baris bawah. Muslimanu. Pasal nama orang yang domah. Ya, kalau muslimani maknanya dua lelaki. Ya, dua. Tuan-tuan nampak tak beza muslimani kolom nombor 2 ni? Muslimani alif nun baris bawah kasrah dengan nama orang, ya. Nama orang apa tadi? Nama orang tu ialah Rahmanu ataupun Rahmana, Adnan. Dia alif nun juga. Tapi alif nun yang bukan kasrah. Kalau yang kasrah maknanya dua. Ada dua Rahman, ada dua Adnan, ada dua Salman, ada dua Osman. Tak, di sini bukan makna dua. Ini seorang ni, nama seorang. Ya, dia hanya menunjuk kepada bentuk ada alif nun kat ujung. Ya, tuan-tuan, ya. Dekat ujung apa ni buku ni, ya, kat ujung buku ni. Kalau tuan-tuan dah baca important note. Ya, ni seronok sikit dengar. The learners should not get discouraged if he or she doesn't understand this lesson fully at this stage. Faham ya? Patutnya tuan-tuan boleh senyum ni. Ya. It's okay. Ya. Do not get discouraged. Do not get discouraged. Dah understand this lesson fully at this stage. Ya. Tak discourage pun Ustaz. Dah ketawa. Dah ketawa dah. Alhamdulillah. Ya. Okey, tak apa. Kita habiskan ayat. He or she should continue with the subsequent lesson which would definitely have. Mana kena belajar lagi, kena datang kelas lagi. Yeah? Which would definitely have in better understanding of the subject of Arab, insya-Allah. Nampak tak? Kata-kata dia ni tu bagus lah. Bagus ni apa? Kita panggil penulis ni. Ya. Brigadier General ni bagus lah dia. Ya. Dia tahu dah, dia kata, aku tahu benda ni susah sikit tapi sabar-sabarlah, jangan discourage. Ya. Nanti akhirnya dapat insya-Allah. Ya. Very good lah. Dia punya remark tu kan. Bagus ya. So macam itulah ceritanya. So ketawa dulu tak apa tuan-tuan dan puan-puan. It's okay. Ya, it's okay ya. Jadi balik pada cerita tadi, dia punya pattern dia fa'lan. Pattern dia fa'lanu. Jadi rahmanu. Ni pattern ya, yang fa'lan, mafa'il ni semua pattern dia.
Pattern ni apa dia? Pattern ni kita panggil apa? Pattern ni dia punya apa? Dia punya wazan dia. Kalau belajar bahasa Arab kita panggil wazan. In English, pattern, the pattern. Ya, pattern ni sama je pattern dia kita tengok. Ya, bentuk-bentuk dia tu, ya. Rahmanu, Adnanu. Ya, memanglah huruf dia berbeza tapi bentuk dia, the pattern is the same, ya. Adnan, Rahman, Salman. Osman ada beza sikit sebab dia dhammah kan. Kalau Rahman, ra tu fathah. Adnan, ain tu fathah. Salman, sin fathah. Tapi kalau Osman, ain tu dhammah, ya, tak ada masalah. Ya, sebab pattern ni walaupun ada sikit beza, yang penting yang belakang alif nun sama. Alif nun dan nun tu dhammah. Itu kalau dia jadi subjek. Kalau dia jadi objek, dia fathah. Rahmana, Adnana. Macam contoh, saya melihat Osman. Ya, ra'aitu, saya telah melihat Osmana. Osmana sebab dia jadi objek. Kalau kita kata saya berjalan dengan Osman, ya, macam kita kata, ya, marartu, ya, bi Osman ataupun ma'a Osman. Saya berjalan bersama dengan Osman. Jadi Osmani tak boleh. Osmana. Pasal apa Osmani tak boleh? Pasal dia diptut. Dia adalah apa ni, abnormal noun. Dia abnormal. Bila dia abnormal, mana boleh kasrah? Ya. Tambah alif lam, tak payah, jangan tambah mengada-ngada. Tambah alif lam tu untuk yang broken plural saja. Broken plural boleh tambah alif lam. Yang lain tak ada tambah alif lam. Okey, boleh tak, ya? Ni yang names of men on the pattern of fa'lan tadi. Ya. Kemudian ada lagi, ya. Terusnya nama-nama lelaki yang berakhir dengan tak marbutah ni senang. Nama Usamah bin Zaid, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Abu Salamah, Tolhah bin Ubaidillah. Ni semua nama-nama sahabat ni kebanyakannya. Semua ada tak marbutah, ya, macam Hamzah pun tak marbutah. Boleh tak tanwin? Tak boleh. Pasal apa tak boleh tanwin? Sebab ada tak marbutah. Macam nama perempuan tadi, Khadijatu, ya. Kemudian ada apa kita panggil, ya? Ada Aisyatu, ya. Semua nama-nama, Hafsatu, tak boleh tanwin juga pasal ada tak marbutah. Walaupun dia nama Arab, tak apa, ya. Tetap tak boleh boleh tanwin kerana tak marbutah, berakhir ending with tak marbutah, ya. Simple je lah. Ya, pasal dia apa kita panggil, ya, dia tak boleh ditanwin kerana ada tak marbutah tu. Ya, ada soalan? Silakan. Sofa, ada apa-apa nak tanya? Dekat chat ada soalan ke? Ya. Okey, ya. Dah ada yang senyum tu, okeylah. Ya. Okeylah tu, ya. Apa lagi? Tuan-tuan nak tanya? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita tambah satu lagi, ya. Ni nama-nama tempat dalam Quran. Ya, Lahore tak adalah dalam Quran, Pakistan tak adalah, tapi Misru ada. Makkah, ya, Babil ada. Babil ni Babylon. Tempat Nabi Allah Ibrahim, kampung Nabi Ibrahim di Babylon. Ya, ada raja yang zalim namanya Namrud. Babil, Babilu, ya, ataupun Babila. Makkatu, Makkata, Misru, Misra, Landanu, Landana, Pakistanu, Pakistana. Boleh tak bagi kasrah? Tak boleh. Kerana dia diptut. Ya, okey, itulah, selesai lah. Ya, itulah yang kita nak bincang secara apa ni lebih lanjut, ya. Ada lagi? Ada? Ya, apa dia? Cuba kita tengok pada alif maksurah pula, ya. Ni kita ulang balik nanti, jangan bimbang tuan-tuan, ya. Jadi satu lagi ada alif maksurah, alif yang dibaca dengan dua harakat. Ya, harakat di sini, ya, merujuk kepada dia punya panjang pendek dia, ya. Musa, kita tak boleh baca Musa, tak boleh, ya, mesti dua harakat. Musa, dua harakat, ya. Melainkan kalau dia berada di akhir ayat. Kalau di akhir ayat kita boleh baca sebagai, ya, mad arid, ya, lis sukun boleh, ya, panjanglah, ya. Tapi kalau dia duduk di tengah-tengah ayat, kita baca dengan mad asli saja, ya. Mad asli itu mad original. Ya, sebab original mad ialah dua harakat. Ya, tak boleh lebih, ya. Kalau yang lebih pada dua harakat kita panggil mad far'i. Ya, sama ada dia mad wajib, muttasil, mad jaiz, munfasil, ya, mad lin, ya, mad apa lagi? Mad iwad, mad silah tawilah, ya, mad mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim, ya, harfi musaqqal, semua tu mad far'i, mad cabang. Ya, kalau asli semua dua, Musa. Ya, boleh tak baca musi, musu? Tak boleh. Ya, jadi Musa. Ya, ini lagi
lagi susah lah kalau nak kira, ya. Sebab dia tak boleh. Kalau tadi macam Makkah boleh 2 lagi. Makkatu, Makkata. Ya, boleh lagi 2. Makkati tak ada. Makkatu, Makkata. Tapi kalau Musa Aqsa memang 1 je. Ya, ni memang, ya. Ni patutnya tak boleh masuk dalam kategori ni. Tapi nak buat macam mana? Dia masukkan juga. Musa, Musu, Musi tak ada. Ya, Aqsa, Aqsu. Masjid Aqsa, kejap-kejap Masjid Aqsi, kejap-kejap Masjid Aqsu, tak ada. Masjid Aqsa, always Aqsa. Ya, jadi tak boleh tukar. Adna tak boleh. Dunia pun sama juga. Dunia, ya, kejap-kejap dunyu, dunyi tak ada, tuan-tuan. Semua dunia. Isa sama macam Musa juga. Ya, jadi ini nampak macam terkeluar sikitlah, ya. Tapi dia masukkan dalam kategori, ya, deep thought. Ya, sebenarnya tak deep thought ni sebab satu cara je. Ya, sebenarnya dia apa kita panggil, ya. Kalau 3 cara three thought, ya. Kalau 2 cara deep thought, kalau 1 cara apa thought? Monoton. Monoton. Ya, monoton, ya. Okey, ya. Jadi dia monoton sebab tak boleh baca 2 cara. Ya. Patutnya ini kita masukkan. Patutnya ini kita masukkan dalam ni jawapan dia. Haji Megat, indeclinable patutnya. Ya, tapi dia masukkan dalam ni. Tak apalah, dia ada hujah dia. Kita terima je lah dulu. Ya. Setelah nanti kita tengok indeclinable, baru kita tahu. Oh, patutlah Musa ni duduk di deep thought ni. Nanti kita akan tengok lebih dalam. Ya. Kemudian yang lain adalah nama-nama ni lah. Ya. Nama-nama macam Jahannam, nama neraka Jahannamu. Tak boleh tanwin. Ya, Fir'aunu. Ya, Ya'juju, Ma'juj. Ini semua nama-nama yang secara umum bukan nama Arab lah asal dia. Ya, bukan nama Arab. Ya, Iblisu, ya, Iblisu. Ya, jadi Iblisu, Iblisa. Ya, tak ada Iblisi, tak ada. Ya. Kemudian ni tadilah, ya, kita tertinggal perkataan Alif Mamdudah. Ya, macam Rohama. Ya, ni jarang dengan Rohama Syuraka ni. Kita dengar Fuqara. Ya, Fuqara ni pun dia masuk kategori broken plural, Bukhara. Ya, kebetulan dia berakhir dengan Alif Mamdudah. Fuqara, ya. Sauda, ni warna. Baida, putih. Hamra, merah. Zarqa, biru. Khadra, green, ya. Tapi yang senang kita tengok ialah fuqara. Fuqaha, ya. Semua ni dalam bentuk broken plural. Tapi yang bawah ni semua warna. Ni bukan broken plural, ya. Sauda, baida, hamra ni bukan. Dia sebab dia warna. Warna yang feminin. Ya, kalau sauda, hitam feminin. Tapi kalau dia hitam maskulin, kita panggil aswad ni kat atas ni. Ya, ni aswad. Aswad kan black. Ya, nanti tuan-tuan kata, pasal apa aswad black Ustaz? Kemudian sauda pun black juga. Ya, sauda black feminin. Kalau aswad kat atas ni, dia black apa? Maskulin. Ya, cukuplah tuan-tuan. Ya, nak masuk asar dah. Kita pun apa ni mula tadi lebih kurang pukul 3, lambat sikit beberapa minit. Ya, ni dah cukuplah tu, ya. Kalau tuan-tuan rasa belum begitu dapat, ya, tak ada masalah, ya. Do not get discouraged, ya. Insya-Allah, ya. Ada azan dah, ya. Insya-Allah kita continue with the subsequent lesson. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar tu terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Ustaz bagi balik pada Hajah Mazidah, ada apa nak cakap? Silakan. Ya, jazakumullah Ustaz dan kepada semua jemaah. Saja nak kasih ingatan esok hari Tasu'a dan hari Ashura. Jom kita berpuasa. Itu saja Ustaz. Saya serah kepada Ustaz. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih semua. Haji Nazri, terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Istri Hajah Mazidah. Ya, Haji.